Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Risiko yang paling besar ialah kematian ikan lah. Itulah di mana kadang-kadang ada kesilapan pada air ke ataupun pada kuantiti makanan ikan yang diberi terlalu banyak, kadang boleh menyebabkan kematian ikan lah. You memang sangat cute, so stop loving so cute. You buat I hug you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam sejahtera kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Untuk siaran 28 Julai 2020, hari ini hari Selasa, bertemankan saya Uyaina Arsyad, Fahrin Ahmad dan juga Hawa Rizwana Rizwan. Seperti biasa pada hari Selasa pastinya ramai ternanti-nantikan apa yang nak dikongsikan oleh wanita hari ini pada hari ini. Dan bermacam-macam jenis ikan air tawar di depan kita ni, Farin. Ya, ikan air tawar. Daripada siapa tak pernah tengok ikan krai dengan sisiknya yang berkilat ni, akan krai. Saya baru je nak tanya teka-teki tadi. Oh, ya ke? Ikan apa yang suka menangis? Ikan krai. Ikan krai. Wow. Pandai ni. Yaina. Okey, tilapia, keli dan sebagainya. Okey. Jadi hari ini kita akan kongsikan tentang masakan-masakan ikan air tawar yang pasti saya rasa ramai nak mengetahui tipsnya dan mungkin ada orang kata mereka boleh makan, tak boleh makan, kenapa dan mengapa, mungkin kita akan bincangkan pada hari ini. Dan bukan setakat itu saja, Yana, Hawa dan para penonton. Hari ini juga kita ada sesuatu yang cukup istimewa. Mereka ada satu lagu yang cukup viral ni. Kalau saya boleh nyanyikan sikit. You I memang sangat cute. Bukan you tapi Okey. Tapi sebelum kita teruskan dengan macam-macam perkongsian menarik pada hari ini, jom kita saksikan dulu laporan penternakan ikan air tawar yang disediakan oleh rakan wartawan kami, Intan. Silakan. Ini dia. Bermula sebagai penggemar masakan ikan air tawar, Nurul Farhana Ismail, 35 tahun, kini mempunyai 38 kolam ikan air tawar yang terletak di Sungai Lui, Hulu Langat, Selangor. Nurul Farhana bersama suaminya menternak ikan air tawar ini selama lebih 12 tahun. Antara ikan yang mendapat permintaan tinggi adalah ikan keli dan ikan talapia. Ikan kita ni nak kata mahal, sebenarnya kita memang tak jual mahal. Memang ikan keli ni kategori ikan murah sebab dia kategori ikan rakyat lah. Ikan talapia pun sama juga. Kita pun letakkan harga yang mampu dimiliki lah. Proses pengasingan ikan juga penting untuk menentukan harga setiap ikan yang akan dijual kepada peniaga pasar. Proses grading tu kita mengasingkan saiz ikan tu. Kat sini ada kita punya net tu. Net tu kita buat sendirilah. Dia akan sorting ikan tu daripada saiz 3 inci, 4 inci, 5 inci. Tu setelah dia membesar, so kita akan grading lah. Sebab ada setengah ikan tu bila yang jenis banyak makan, dia akan cepat besar. Jadi kita akan grading dalam 3 minggu sekali untuk kita asingkan saiz ikan tu lah. Kalau tidak, yang ikan besar tu akan makan ikan yang kecil. Bagi memastikan kualiti ikan terjamin, pemeriksaan air dilakukan setiap hari supaya pengaliran air sentiasa dalam keadaan baik. Nampak mudah, tetapi penternakan ikan air tawar mempunyai risikonya yang tersendiri. Risiko yang paling besar ialah kematian ikan lah. Itulah di mana kadang-kadang ada kesilapan pada air ke kan, ataupun pada kuantiti makanan ikan yang diberi terlalu banyak, kadang boleh menyebabkan kematian ikan lah. Pada peternak yang ingin berkecimpung dalam bidang ni, boleh dapatkan pengalaman yang sebanyak yang mungkin, cari ilmu dan boleh bertanya pada individu yang berpengalaman lah dalam menguruskan kolam. Menurut Farhana, penggunaan air daripada sumber bukit boleh menjimatkan kos. Selain ikan-ikan ini tidak hanyir dan berbau. Ikan keli dan ikan talapia menjadi pilihan penggemar masakan ikan air tawar kerana isinya yang sedap dan manis. Baik, saya pasti ramai dah tak sabar untuk mengetahui menu-menu pada hari ini. Tapi sebelum itu kita bersama dengan segmen tajaan bersama dengan Oli Candy.
Okey, hai, Assalamualaikum. Hari ini Putri bersama anda semua untuk berkongsi satu minuman kecantikan iaitu Oli Candy Beau Blend. Okey, ramuan utama Oli Candy Beau Blend merupakan delima, apple dan juga sakura. Di mana delima seperti kita ketahui yang tak dapat asing lagi, yang sangat-sangat digemari oleh Putri daripada 10 tahun lepas lagi, di mana kami telah menggabungkan dalam satu minuman yang amat sedap sekali. Okey, fungsi utama delima ini selain pada mencantikkan kulit, dia juga boleh dijadikan sebagai anti penuaan. Tak nak ke apabila kita makan Oli Candy, minum Oli Candy Beau Blend ni daripada usia 40 tahun boleh nampak 30 tahun. So cara minum dia amat mudah sekali. Anda boleh minum bila-bila masa daripada golongan kanak-kanak sehingga dewasa dan juga lelaki dan juga perempuan. Okey, minuman dia begini. Kalau kita minum dengan ais lagi sedap dan rasa dia amat sedap sekali. Dan ramai juga bertanya, adakah Oli Candy Beau Blend ni boleh diambil oleh ibu mengandung? Jawapannya ya. Ia selamat boleh diminum oleh ibu mengandung apabila apatah lagi apabila kita punya ramuan utama adalah delima yang bagus sebagai antioksidan. Rasanya yang amat sedap sekali. Twist it. Drink Oli Candy. Okey, so apakah promosi hari ini? Kita ada satu box Oli Candy ni harganya RM49. Dalam satu box ni ada 10 pack. Dan hari ini kita ingin memberikan promosi kepada anda semua. 2 pack hanya RM90 sahaja. Dan kita ingin memberikan percuma postage. Iaitu postage kita dah harga RM12 tapi kita ingin bagi secara percuma sahaja. So telefon kami sekarang seperti talian yang tertera di kaca TV anda sekarang. Okey, so Oli Candy ini saya ulangi sekali lagi, selain dia dapat bantu untuk mencantikkan kulit, dia dapat bantu menghilangkan jerawat dan juga sebagai antioksidan yang sangat-sangat tinggi. Sesuai diambil oleh semua golongan kanak-kanak sehingga dewasa. So cuba Oli Candy Beau Blend sekarang. Terima kasih Puan Intan Zarif atas penerangan sebentar tadi. Dan seperti yang telah kami war-warkan, okey, hari ini kita akan berkongsi segalanya tentang ikan air tawar. Dan untuk menu pertama kita pada hari ini, yang nak bersama dengan Encik Anwar Abdullah dari Restoran Gerak 21. Apa khabar Encik Anwar? Sihat? Terima kasih, Alhamdulillah sihat. Okey, baik. Kalau kamera boleh zoom sikit ke ikan tilapia merah itu. Okey, ini yang kita akan buat bakar pada hari ini. Ya. Okey, sebagai permulaan ni mungkin Encik Anwar boleh kongsikan sikit. Sebenarnya ikan tilapia merah ni bagaimana nak mendapatkan yang betul-betul bagus? Kalau boleh kita dapatkan daripada peternak kolam-kolam ikan yang elok lah. Seperti ikan sangka. Itu yang terbaik lah. Dan segi saiz dia macam mana yang bagus? Saiz dia saya pakai dalam 600 hingga 800 gram. Baiklah. Okey, hari ni kita nak buat bakar, betul? Bakar, betul. Okey, untuk bakar ikan tilapia ni mungkin Cik Anwar boleh mulakan sedikit. Okey, kita nak kongsikan dahulu bahan-bahan yang diperlukan. Bahan-bahan untuk membuat rempah. Okey. Itu ikan. Ini rempah yang dah siap. Baik. Jadi yang untuk kita perlukan bahan-bahan adalah rempah ikan. Okey, rempah ikan. Serbuk kunyit. Serbuk kunyit. Okey, bawang saya pakai 3 jenis bawang. Baik. Bawang putih, Holland campur dengan bawang merah. Baik. Memang kena 3 sekawan ni? Ikut resepi saya lah. Okey, baik. Okey. Lepas tu kat sini ada gula dengan garam. Okey, baik. Bila dah dikisar, dia akan semuanya menjadi dikisar. seperti ini. Jadi seperti ini. Okey, untuk perapan ni perlu di ikan itu perlu diperap bersama dengan kalau perapan nak ni sedap berapa lama? lagi, perap dia setengah jam. Setengah jam dah Setengah cukup jam. dah? Dah cukup dah. Okey, Dia dah baik. boleh dapat serap. Baik. Okey, biasanya kan orang tak ramai orang yang makan. Bukan tak ramai lah, mungkin ada yang tak makan ikan air tawar ni sebab ada rasa hanyir dia tu. Mungkin Encik Anwar boleh kongsikan sikit bagaimana sebenarnya kita nak menghilangkan rasa hanyir tu. Kalau saya guna asam keping. Asam keping. Dan ataupun asam jawa. Okey, baik. Maknanya lepas ikan tu dah dicuci. Lepas dicuci, masuk je asam keping dengan asam jawa, gaul perap sekejap, 15 minit macam tu. Hanya akan hilang. Baik, lepas diperap tu baru masukkan dalam perapan yang telah dikisar ni tadi. Okey, baik. Sekarang ni kalau anda boleh lihat ni, boleh kecuali Leo saya sekarang ni. Okey, kita sedang membakar ikan tilapia merah ni. Biasanya berapa lama yang diambil?
Selalu saya masak atas kuali macam ni, dia ambil masa dalam 20 hingga 25 minit. 20 hingga 25 minit. ya. Agak-agak bila dah macam dah garing sikit Dah tu. garing macam yang dah siap ni lah. Macam yang dah siap ni. Okey, kalau kamera boleh zoom. Ini yang sudah siap yang akan angkat sikit. Okey. Kita ada ikan tilapia merah yang sebelah sini dan juga ikan keli. Betul. Tapi biasanya ikan-ikan bakar ni sedap kalau kita makan bersama dengan apa? Air asam. Air asam. Air asam ini yang ni. Di restoran saya sediakan air asam. Okey, apa istimewanya air asam Restoran Gerak 21 ni? Air asam ni bergantung kepada belacan dia kalau nak sedap. Belacan dia sedaplah air asam dia. Boleh kongsi ke sikit guna belacan apa? Saya pakai belacan utara. Belacan utara, memang Cik Anwar ada di utara ke? Ya, Sungai Petani. Sungai Petani, orang Ya, Kedah, orang orang Kedah. kampung Rina Kasim. Okey, baik. Dan pastinya ikan ini juga sedap dimakan bersama dengan ulam-ulaman. Ulam-ulaman. Ada apa je? Ada petai. Ada petai, ulam raja, selom, pegaga dan tenggek burung. Sangat-sangat menyihatkan. Okey, dan di hadapan ni ada apa juga? Selain daripada bakar, saya ada buat masak lemak ikan rohu. Okey, ikan rohu. Ikan sungai juga. Lagi? Ikan berbentuk macam ikan jelawat juga. Tapi 2-3 hari ni saya tak dapat ikan jelawat, saya pakai ikan rohu lah. Okey, baik. Dan yang ini? Ya, lepas tu yang ini ikan patin, masak tempoyak. Okey, baik. Mungkin ada social media yang nak diwar-warkan kepada penonton wanita hari ini. Silakan. Pada yang berminat ikan-ikan air tawar ni boleh datanglah ke restoran saya di Bukit Beruntung. Di Bukit Beruntung. Nombor 15 Jalan Orchid. Bukit Tosa, baiklah. Rawang. Ya. Baik, kita ada banyak lagi menu nak dikongsikan bersama dengan anda, tetapi kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Terima kasih Cik Anwar. Ya, sama. Kini dah boleh. Wanita hari ini. Baik, kita kembali lagi dan kali ini antara menu kegemaran saya iaitu patin tempoyak dan saya bersama dengan Encik Muhammad Rizal dari Gobang Maju. Baik, di hadapan kita ni ada dua menu lah. Salah satunya ikan kerai yang ramai nak tahu tapi istimewanya di Gobang Maju ni bersama dengan Encik Rizal ialah tempoyaknya. Okey, mungkin kita boleh kongsikan penonton bahan-bahan dan istimewanya tempoyak di Gobang Maju ni. Okey, yang utama adalah patin dengan tempoyak. Tempoyak durian tu memang nak kena pure durian lah. Jadi kalau di restoran Gobang Maju memang terkenal dengan ikan patin masak tempoyak yang kita ambil betul-betul daripada Sangkar, Sungai Pahang. Jadi hari ini kita nak masak ikan patin ni masuk ke dalam ni lah. Okey. Dan istimewanya tempoyak di sana ni apa mungkin keistimewaan dan apa selalu komen-komen para pelanggan lah? Komen-komen para pelanggan ni memang puas hati lah, bukan setakat makan. Banyak bungkus juga. Kadang-kadang dia bawa balik sampai kadang-kadang pergi ke Kelantan, Kedah, Pulau Pinang sebabnya ialah nak bawa ke jiran-jiran, anak-anak saudara yang nak makan patin tempoyak. Antara bahan-bahannya lah kalau boleh dikongsikan Cik Rizal untuk tempoyak tu. Tempoyak bahan utama adalah durian, durian, daun kesum, bunga kantan, kunyit hidup. Inilah ni. Okey, baik. Dan juga nak kita pastikan kesegaran ikan. Okey, tapi saya nak tanya selalunya bila kita cakap pasal ikan air tawar ni orang akan timbul kata persoalan, ini ikan liar ke ikan sangkar ke, dan apa bezanya dan kenapa mereka selalu berkira-kira tu? Sebab berkira-kira ni kadang-kadang ikan liar sebabnya ikan ni mahal. Jadinya ikan ni susah nak dapat. Okey. Nak pula macam patin buah. Patin buah ni harga dia dalam sekilo RM30 ada, RM40 ada, sebab itu ikan tu susah nak dapat. Jadi macam patin sangkar ni dia mudah dapat. Jadi harganya tak lama sangat. Okey, dan dari segi rasa pun saya dikabarkan juga kadang-kadang ikan air tawar ni orang kata ada dia punya bau hanyir, dia bau tanah lah. Mungkin ada sebarang tips untuk menghilangkan rasa-rasa begitu. Dia jangan silap. Kadang-kadang kita beli ikan ni kalau asalnya daripada kolam memang bau lumpur, sebabnya kadang-kadang ikan ni dia makan tanah. Jadi bila dia makan tanah tu terkesan pada tubuh ikan tu. Jadi macam ikan yang kita ternak di Gobang Maju ni, memang asalnya ikan ni duduk dalam sungai yang makan pellets 100%. Jadi itu bezanya bila makanan ni kalau kita rasa macam bau tu adalah daripada kolam. Kebanyakan macam itulah. Maknanya kaedah penjagaan ikan dan makanan ikan di kolam itu juga sangat-sangat penting lah. Kalau saya tengok tadi, kalau bagi para penonton yang melihat tadi masuk bunga kantan tu tadi, punyalah cantik, pasti akan memberi rasa dan aroma yang cukup sedap untuk patin tempoyak tu. Okey, tadi kita dah bercerita mengenai patin tempoyak memang cukup terkenal di Gobang Maju tu, tapi ni kita nak bercerita mengenai ikan kerai
kerai ni. Nampak tak para penonton ikan kerai di hadapannya dengan sisik yang berkilat besar-besar ni. Okey, keistimewaan ikan kerai ni. Keistimewaan ikan kerai ni di Wanita hari ini saya bawa ikan kerai kunyit. Yang ini yang mahal. Biasa-biasanya orang makan ni memang harga dia beratus-ringgit lah. Jadi nak membezakan ikan kerai ni, kulit dia boleh makan. Kulit dia boleh makan. Sisik dia boleh makan. Silap. Okay. Jadi kalau kita kalau tak kisah dikongsikan mungkin harga pasaran terkini berapa? Harga pasaran terkini biasanya kalau ikan saiz 500 gram dia akan jatuh dalam RM50 sekilo. Kalau sekilo setengah ke atas dia akan jatuh RM90 sekilo. Jadi bila siap masak dia akan jadi beratus-ringgit. Okey, jadi kaedah masakannya seperti mana yang kita lihat ini adalah hasilnya ikan kerai goreng kunyit. Caranya perapannya semuanya sama seperti ikan goreng lain. Betul. Okey, dan kalau kita tapi menjadi persoalan juga macam mana kita nak pastikan sisiknya masih sedap, kita tak terlebih masak atau terkurang masak ikan ni. Untuk memastikan kesedapan ikan kerai ni, kita akan perap dengan kunyit hidup. Kunyit hidup kunyit hidup yang penting. Jadi biasanya bila kita goreng ni, kita goreng sekali dengan sisik dia. Bila sisik ni dia akan mengembang. Jadi bila mengembang tu, bila kita makan dia jadi rangup. Yang tu yang jadi kesedapan pada ikan kerai ni. Itulah sebab ikan ni dia jadi mahal. Dia kalau kita masak tu nak goreng biasa ke atau deep fried tu mungkin lebih sedap agaknya? Kalau ikutkan kalau siapa ada deep fry boleh tak ada masalahnya. Kalau nak pakai kuali biasa pun boleh ke. Okey, satu lagi Cik Reza ceritakan pada saya ikan kerai juga ada satu lagi menu yang sedap juga dan cara masakan yang sedap untuk ikan kerai ni. Menu untuk ikan kerai ni kalau ikutkan orang-orang lama, orang-orang kampung dulu dia akan bakar dulu ikan ni. Bakar atas kayu arang ke, lebih kurang separuh masak baru dia masak dalam gulai lemak cili api. Kalau kena dengan lada kampung dengan dia punya bahan santan yang kita perah sendiri tu, yang tu lagi saya pula dah kecoh dah kecoh tangan dah pegang sudu kan. Okey, kita rasa sikit ikan kerai ni. Sisik dia saya nak ambil sikit. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ikan ni manis, lembut dan saya rasa keistimewaannya memang dekat sisik tu. Betul. Kalau siapa pandai masak dengan sisik tu dapat yang sedap-sedap, rangup-rangup, memang lazat. Okey, terima kasih kepada Cik Rizal dan pembantunya dari Gobang Maju, tempoyak ikan patin dan juga ikan kerai goreng kunyit. Baik, Hawa ada satu lagi menu ingin dikongsikan bersama dengan anda. Silakan Hawa. Wah, sinaran sisik ikan kerai dengan bau ikan patin tempoyak tu sampai ke sini, Farin. Okey, kalau sana ikan kerai dan ikan patin, dekat sini Puan Zarina ataupun Mama Ina ada sesuatu istimewa yang ingin dikongsikan bersama anda iaitu asam pedas Melaka ikan haruan. Okey, Mama Ina kongsikan keistimewaan asam pedas Melaka ikan haruan ni. Okey, kita ada asam pedas ikan haruan. Hari ni kita nak buat demo dia kan. Okey. Asam pedas ikan haruan ni, asam pedas Melaka ikan haruan ni, yang istimewa dia kita gunakan rempah ratus. Okey. Okey, tengok ada lengkuas. Okey. Okey, sambil-sambil tu Farah boleh. Okay. Apa yang kita perlukan bawang merah, bawang putih. Kita gunakan jintan, herba, lada hitam, halia dan lengkuas. Ni yang kita dah siap tumis lah. Dan kita letak juga lada hitam yang kita kisar halus. Okey. Kita garingkan dia, naikkan bau dia. Tumis sampai pecah minyak. Okey, baik. Biasanya kalau ikan haruan ni orang masak sup ataupun goreng biasa kan. Kenapa Mama Ina variasikan dengan asam pedas Melaka ni? Sebab kita tahu ikan haruan ni banyak khasiat dia kan. Jadi orang Pantang pun kena makan ikan haruannya. Kalau orang Pantang buat sup bakar kan. Yang ini mungkin kalau orang dalam Pantang tak boleh makan lah cili. Tapi elok untuk penyakit lain lah ikan haruan kan. Yang boleh makan cili. Jadi kita variasikan dia asam pedas Melaka. Kita bubur nenas. Sebab dia ikan air tawar kan. Adalah jadi, rasa masa-masa manis tu. Jadi kita guna tekstur masa manis. Kita guna daun limau purut. Kita guna bunga kantan juga dengan daun kesum. Okey. Biasanya Mama ada setengah orang dia kurang sikit dengan ikan air tawar ni sebab ada bau hanyir sikit. Boleh Mama Ina kongsikan apa tips nak kurangkan bau tu? Mungkin letak asam jawa ke apa lagi bahan-bahan yang kalau Mama untuk ikan haruan ni
Mama basuh guna tepung gandum. Oh, okey. Kita basuh guna tepung gandum tu untuk hilangkan lendirnya. Lepas kita dah tahu tepung gandum, kita gaul-gaul, kita letak cuka. Letak cuka atau limau, perahan air limau. Jadi kita cuci, kita perapkan dia dalam setengah jam. Setengah jam tu nanti insya-Allah bau dan lendir dia semua tak ada. Oh, okey. Dan dalam masakan ni pun kita tengok ada letak nanas, ada letak bunga kantan dan daun limau. Pastinya hilanglah segala bau tu dan buat rasa lagi sedap kan. Okey, macam ni kan. Macam ni kita dah masukkan bahan-bahan dia ni semua. Okey, masukkan air. Dan ikan haruan ni rupa dia sebenarnya berkepala ular. Agak menakutkan sebenarnya. Mama Ina pun tak berani nak letak kat sini. Dan mungkin ada yang tak pernah rasa tekstur ikan haruan ni. Boleh Mama Ina kongsikan? Rasa dia sedap, isi dia pejal. Dekat sini kita ada buat juga masak asam. Kita dapat tengok isi dia kan, padat. Isi kau tengok macam ikan salmon. Padat. Yang ini kita buat balado cili. Sebenarnya ikan haruan ni pun sangat sedap kalau kita buat sup lada hitam. Tapi hari ini memang kita khas asam pedas lah. Ni hasil dia bila kita dah macam ni. Kunyit semua letak dah. Macam tadi Mama Ina dah cakap ikan haruan ni banyak khasiat dia. Apa antaranya? Khasiat ikan haruan ni dia boleh sembuhkan luka-luka atau penyembuhan yang cepat lah daripada jangka masa kan. Tak tahulah khasiat dia apa, tapi memang ibu-ibu kita pun syorkan kalau kita bersalin, kita makan ikan haruan untuk pemulihan yang cukup bagi kita sihat kan, cepat kan. Okey, selain daripada asam pedas, sup goreng-goreng, apa lagi yang sesuai untuk kita nak masak ikan haruan ni? Kalau masak asam pedas ni sebenarnya selalu kita pakai ikan air laut kan. Tapi kalau untuk asam pedas ni ikan lain pun boleh juga. Ikan baung, talapia pun boleh. Cuma variasi dia tu kita kena pastikan masakan kita tu ikan kita berasal daripada air yang air ikan air tawar ni biasanya dia duduk dalam kawasan air yang lumpur, rasa tekstur isi dia kurang sedap kan. Jadi kalau yang sangkar punya mungkin lagi lah kalau kita buat asam pedas. Memang kalau tengok yang dekat sini pun dah mendidih, bau pun cukup sedap dengan ada daun limau purut tu. Mama Ina, ramai yang teringin tengok asam pedas ni. Mungkin boleh Mama Ina kongsikan apa laman media sosial yang Mama Ina boleh kongsikan? Mama Ina berada di FB Catering Mama Ina. Dan insya-Allah Mama Ina dalam proses buka kedai asam pedas di kawasan Sungai Buloh. Dalam bulan 8 ni, insya-Allah nanti bila kita dah buka, kita akan update di FB Mama, Catering Mama Ina dan FB Zarina Mak Kamis. Okey, terima kasih Mama Ina atas perkongsian resepi yang cukup sedap pada hari ini. Ada lagi resepi yang ingin kami kongsikan bersama anda, tapi kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Kita ada lagi menu yang istimewa kali ini, ikan keli salai masak lemak bersama dengan Puan Ibsatul Haili ataupun lebih biasa panggil Kak Eli. Betul. Okey Kak Eli, ini cukup menarik kalau kita tengok ni, tak sabar kita nak tahu cara pembuatannya. Jadi kita nak buat kuah untuk ikan keli salai masak lemak, kuah lemak ni. Apa bahan-bahannya? Okey, Assalamualaikum. Ikan keli ni, ikan keli salai ni sinonim dengan kuah masak lemak lah. So kat sini adalah bahan-bahan dia, cili api, kunyit, daun kunyit dan serai. Baik, dan kesemuanya dikisar dan inilah menjadi hasilnya. Inilah hasil dia. Okey, dan kemudian kita memulakan proses untuk membuat kuah lemak dia tu. Ya, betul. Baik. Okey, dia akan ada bau sikitlah ya dia. Baik. Tak apa, yang penting bau masak tu memang sedap. Dan ini akan santan yang dicampurkan nanti Yes, ini santan ni santan original, bukan pakai santan kotak, santan original daripada kelapa lah. Itu saya nak pesan kepada penonton-penonton. Sebenarnya bagi tukang-tukang masak ni, bahasa mereka cuba seboleh mungkin mengelakkan santan kotak kan. Betul. Okay, kenapa katnya? Mesti pastikan santan yang segar. Dia ada rasa dia tersendiri, manis dia original. Lemak dia original. Jadi kita bila makan tu kita puas lah, nikmat tu susah nak cari. Okey, jadi kita dah masukkan bahan yang telah dikisar tadi. Yang ini dia punya garam gula. Kalau kita tengok daripada di dalam kuali tu, apinya harus besar ataupun bagaimana katnya? Okey, kalau untuk Kak Eli suka api besar. Okey. Sebab Kak Eli nak avoid dia daripada pecah minyak. Okey. Okey, jadi bila kita dapat ataupun nak pastikan sesuai masanya untuk kita masukkan santan. Tunggu dia mendidih agak sikit, mendidih sikit. Okey, sekejap. Besarkan api kan? Okey, dah baik. Besar dah. Kita tunggu dia mendidih sekejap. Jangan sampai macam masak sambal lah.
So dia mendidih dan kita dah boleh masukkan santan lah. Kita tunggu sekejap lah yang ini. Okey, alang-alang sementara kita menunggu tu. Okey, saya nak tunjuk kepada para penonton. Ya, Ini sayang. adalah ikan keli salai. Okey, cantik sangat hasilnya ataupun salai ini dah masak dah kiranya Kak Ya, Eli. dah salai 70%. Tapi saya nak tahu macam mana kaedah salai itu dan nak pastikan dia dapat hasil yang cantik macam ni. Macam tak lebih masak, tak kurang masak. Okey, ikan keli salai ni kita salai dia menggunakan kayu api. Kayu api dia pula kita pilih daripada kayu buah-buahan macam pokok rambutan. Wah. Pokok rambutan adalah kayu yang paling bagus untuk menyalai. Sebab bara dia sangat cantik dan tahan lama. Jadi digulai salai dihilir di tempat Kak Eli ni maknanya setiap salaian ikan dan lain-lain tu semua memang gunakan kayu api. Kayu api daripada pokok rambutan tu Ya, kami salai sendiri. Kita ada rumah salai sendiri. Baik. Okey Kak Eli, saya tengok macam dah sesuai nak masukkan dah santan Sekarang tu. Kak Eli masuk ni. Okey, itu yang saya cukup tertarik nak kongsikan Kak Eli dengan mereka pasal apa ini bukan ikan keli goreng dan sebagainya tapi disalai dan kita pula dapat mengetahui cara salaian tu juga cukup istimewa lah yang menggunakan kayu api. Ya, saya. Kayu api pun bukan semua kayu api boleh guna. Hanya pokok buah-buahan saja. Okey, memang lain kan dia punya kalau pokok buah-buahan? Manalah tahu orang pergi ambil je kayu mana-mana dia. Ada orang pakai macam saya sendiri, saya pernah pakai pokok durian. Orang cakap kan pokok durian besar. Tapi pokok durian memang tak sesuai langsung untuk menyalai sebab dia ada bau dia sendiri. Baik, antara proses terakhir anda kita masukkan ikan lepas keli salai mendidih ini. Kita tunggu dia sekejap. Lepas tu saya akan masukkan yang inilah. Ini sebagai bahan utama dia dalam masak kuah lemak kita ni. Maknanya sebelum mendidih tu kita bolehlah masukkan Ya, boleh. Okey. Baik, tak apa. Jadi kita sekurang-kurangnya sikit sebanyak kita dah tahu dah cara penghasilan ikan keli salai masak lemak itu. Tetapi untuk pengetahuan anda semua juga Kak Eli ada kedai iaitu Gulai Salai Dihilir Ya, saya. Okey, dan di sana ada pelbagai menu-menu lain selain daripada ikan keli salai masak lemak, antaranya ini siap ada belimbing buluh ni. Ya, ada ini itik itik salai. Itik salai. Sebelah tu daging salai dan ini menu fusion sikitlah. Ini kita inovasikan dia, kita try and error menggunakan spaghetti daging salai. Okey, baik. Dan ini adalah ikan keli. Keli pun kita ada dekat kedai ni, kita buat sambal lada lah. Baik. Jadi okey, mungkin akan mengambil masa. Mengambil masa okey. Tapi kalau mungkin agak-agak dah sedang-sedang elok, sedang-sedang cantik, mungkin kita boleh masukkan aja. Boleh. Kak Eli. Boleh. Sekarang ni okey, bila dia once dia dah mendidih, kita akan masukkan ikan keli ni dalam ni lah ya. Alright. Nampak sedap tapi yang kat situ tu dekat sini kan ya ikan keli sama ni. Juga. Saya bila tengok dengan bakar pakai apa ni daripada kayu pokok buah sebenarnya. Pokok rambutan. Okey, saya nak rasa kuah masak lemak. Bismillah. Dia punya rasa manis-manis sudah datang daripada mana Manis itu saya cakap saya lebih suka kepada kelapa santan. Okey. Baik, terima kasih kepada Kak Eli dan seperti mana kita janjikan di awal tadi ada artis ataupun tetamu istimewa di dalam studio dengan bersama Yana dengan lagunya so cute. Mereka ni memang so cute. Silakan Yana. 1, 2, 3, 4 You memang sangat cute So stop loving so cute You buat I hanya Kenapa you cute sangat Even bila muka ketat Mata budak-budak semua melekat Siapa suruh you cute sangat She's so cute, she's so fly Tengok muka you alalai Quarantine got me feeling like Hey damn Bila boleh you jumpa you You memang sangat cute So stop loving so cute You buat I hanya Yeah You memang sangat cute So stop loving so cute You buat I hanya I know I'm cute, kau menggiyomi Tapi jangan main jatuh cinta suka hati Tak makan kata puji warning tengok jari Dia tangkap jari letak tanganku di hati Boy you got me high Is that butterflies Kamu lamun pencuri hati Aku dilamun sekali lagi Dang. Bila I tengok muka you Rama-rama pun lalu I terus jadi kaku Tak sabar nak jumpa you You memang sangat cute So stop loving so cute You buat I hanya Yeah
So stop loving so cute. You buat I hanya. You memang sangat cute. So stop loving so cute. You buat I hanya. Yeah, you memang sangat cute. So stop loving so cute. You buat I hanya. You memang sangat cute. So stop loving so cute. You buat I hanya. So stop loving so fish cake cute. Yay! Ini dia Harith Zazman dan juga Loka B dengan lagu terbaharunya iaitu Stop Loving So Cute. Yes. Wow. Terima kasih sebab datang ke studio Wanita hari ini. Ya, terima kasih jemput walaupun saya bukan wanita. Tapi untuk makluman anda semua, lagu ini mencatat rekod dalam masa 1 bulan sudah 5.1 juta tontonan. Wow, itu satu pencapaian yang sangat-sangat hebat sebenarnya. Betul-betul. Okey. Sebelum kita pergi ke video-video viral berkenaan dengan lagu anda berdua ni, mungkin boleh ceritakan sikit siapa sebenarnya yang memulakan idea untuk menulis lagu Stop Loving So Cute? Menulis tu saya sendiri pada awalnya saya latar belakang bukan penyanyi lah. Saya just memang buat video macam biasa. Cuma pada malam tu saya ada nampak satu perempuan yang begitu comel ni. So saya nak express benda tu mungkin melalui muzik. So saya ambil ukulele, saya main dalam 15 second saya post dekat TikTok. Lepas tu tiba-tiba esok tu dapat feedback yang baik, ramai yang buat lagu tu dan ya, jadilah lagu ni. Termasuklah diri saya pun buat di TikTok lagu itu. Dia pun buat TikTok lagu tu. Okey, tetapi untuk Loka B sendiri, macam mana Loka melihat Harith Zazman sebagai seorang penyanyi baharu dan juga content creator yang baharu dan lagu ini? Macam mana kolaborasi itu boleh terjadi? Daripada MFMF sebab lagi satu kami collaborate dengan kumpulan producer. Ya, kumpulan producer. So diorang yang contact kami berdua untuk jadikan satu lagu. Dan tak sangka chemistry ataupun kimia antara anda berdua ni memang orang kata menjadi akhirnya lagu Stop Loving So Cute ni. Okey, untuk anda berdua sebenarnya kita nak tengok satu paparan yang mana dikatakan lagu ni dah dibuat parody oleh seorang artis. Agak-agaknya siapakah artis itu? Jom kita tengok. 1, 2, 3, 4. You memang sangat cute. So stop loving so cute. You buat I hanya. Ya Allah. Siapa tu jatuh ya? Producer saya dekat dalam tu dia tipu saya sebenarnya. Dia kata Yana nak cakap ada artis baru yang nampak. Sebenarnya saya ya Allah ya Tuhanku. Tapi itulah orang kata lagu Stop Being So Cute ni dah menjadi satu fenomena di mana kalau dekat TikTok sekarang ni dah berapa ramai orang yang menggunakan hashtag tu. Tak silap saya dah 55 million lah. Wow. Ya. Dan untuk Loka sendiri, macam mana Loka melihat lagu ini ke depan-depannya? Adakah selepas ni Loka dan Harith akan berkolaborasi lagi ke? InsyaAllah. Ya. Kita pun ada plan something new. InsyaAllah next single mungkin kita orang bersama, kita tak tahu mungkin. Ya. Okey, tetapi untuk lagu ini juga respon di Instagram Harith macam mana? Sebab sebelum ni followers berapa dan sekarang dah meningkat ke berapa? Kalau boleh dikongsikan. Alhamdulillah lah dalam 30k lah naik. Tapi kebanyakannya adalah memang daripada followers saya sendirilah yang tengok, yang support saya dan thank you kat diorang jugalah. Ya. Dan Loka? Saya dapat minat-minat dia yang mostly yang muda-muda yang cute-cute semua. You memang sangat cute lah. Okey, untuk Harith sendiri, melihat sekarang ni perjalanan seni Harith memang akan menjadi seorang penyanyi ataupun akan remain sebagai seorang content creator ataupun macam mana? Saya dah orang kata apa dah tengok macam mana bidang muzik ni kan. Saya dah cuba macam dah masuk dalam lah. So alhamdulillah saya suka. InsyaAllah saya akan teruskan lagi. Saya akan lepas ni kan saya tak ada background nyanyi, mungkin saya akan ke kelas vokal untuk betulkan vokal saya. Betul. Lepas ni boleh berguru dengan Loka B pula untuk rap. Betul tak? Kan? Okey, sedikit dari anda berdua kepada semua peminat wanita hari ini yang sedang menonton sekarang. Mungkin ada sepatah dua kata yang nak dikatakan? Saya nak cakap terima kasih semua kerana
menyokong kita orang daripada kita orang biasa-biasa je. Ni fun project je sampai kita orang kat sini dah sekarang. Thank you kepada korang semua. Ya. Ya, dan jangan lupa vote semua Ya, di vote carta. kita. Ya. Carta muzik-muzik. Ya. Instagram sedikit, Instagram. Instagram saya Haris Azman. Saya kuning.langsat. Ya. Kuning.langsat. Menarik. Okey, kita ucapkan selamat maju jaya Terima kepada kasih. Haris Zazman dan juga Lokabi. Semoga dapat menghasilkan lebih banyak lagi karya-karya yang boleh diterima ramai selepas ini. InsyaAllah. Okey, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kita dah sampai ke penghujung Wanita hari ini dan pastinya kita nak mengetahui sekali lagi menu-menu dan di mana untuk mencari menu-menu ini. Di mana Yana adanya? Untuk makan ikan tilapia bakar dan pelbagai lagi menu-menu menarik, anda boleh ke Instagram dan juga Facebook Restoran Gerak 21. Bolehlah tengok apa lagi menu-menu yang lain yang ada di situ. Dan untuk ikan patin tadi juga ikan kerai, bolehlah ke Instagram Gobang Maju. Okey. Dan menu seterusnya, menu seterusnya asam pedas Melaka ikan haruan, anda boleh ke Facebook Catering Mama Ina. Dan untuk masakan Kak Eli tadi ikan keli salai, anda boleh ke Instagram dan Facebook Gulai Salai di Hilir. Macam-macam yang kita dah kongsikan pada hari ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita pada hari ini. Dan saya dan juga tim WSI juga ingin mengucapkan terima kasih selamat jaya kepada penerbit kami pada hari ini, Puan Ain Kamarudin. Selamat maju jaya kepada anda. Terima kasih untuk semuanya. Dan baik-baik saja. Kita akan kembali. Juga sebab sempat prank saya tadi. Inilah yang sangat cute tu. Tak sempat nak balas dendam ya. Baik, kita kembali hari esok dengan topik kita, Yana. Penglibatan wanita dalam aktiviti kebajikan. Anda akan bersama dengan Hawa Rizwana dan juga Fiza Sabjahan. Jangan lupa temu janji anda esok di Wanita Hari Ini pada pukul 12 tengah hari. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata